Didik TV KPM. Hai murid-murid semua, kembali ke rancangan Didik TV KPM bagi slot menengah atas, dan hari ini mata pelajaran kita Prinsip Perakaunan bagi tingkatan 5, dan segmen ini kita akan fokus kepada akaun penerimaan, pembayaran dan yuran. Mungkin kita ajak cikgu kita pada hari ini, Cikgu Aini, untuk lebih jelaskan tentang ketiga-tiga faktor itu. Terima kasih, Fika. Okey, murid-murid semua, akaun penerimaan dan pembayaran. Salah satu subtopik yang perlu awak tahu. Sebenarnya awak dah tahu sebab awak dah belajar di tingkatan 4. Dan awak pun ada juga lihat di tingkatan 5. Rekod tak lengkap dan sebagainya. Bila kita sebut akaun penerimaan dan pembayaran ni, dia seperti buku tunai, murid-murid. Cuma permulaan rekod dalam buku tunai. Ini untuk kelab, kelab dan persatuan dia rekod dalam buku tunai, tapi dia rumuskan dalam akaun penerimaan dan pembayaran. Kalau entiti berorientasikan keuntungan, dia rekodnya semua dalam buku tunai. Tidak ada akaun penerimaan dan pembayaran. Kita lihat apa item dalam penerimaan dulu, Fika. Pertama, yuran ahli. Kan kita terima, orang bayar. Yuran pendaftaran, bayaran masuk, derma, sewa gelanggang sekiranya ada. Ini bergantung kepada kelab, Fika. Kalau kelab tu menerima apa-apa sahaja keuangan, dia kena, ini adalah penerimaan dia. Okey, sewa laci jika ada, kutipan sukaneka pesta. Ini adalah salah satu contoh penerimaan bagi kelab itu. Kemudian seterusnya kita lihat pembayaran pula, Fika. Apa contoh pembayaran? Apa butiran yang menyebabkan duit itu keluar? Pertama, surat khabar, majalah. Untuk kelab dan persatuan, kadar bayaran ni seperti elektrik, bil air dalam kelab tersebut, insurans, perabot jika kelab tersebut nak beli aset, kita akan rekod dalam pembayaran. Alat tulis, honorarium. Honorarium ni adalah elon kehormat bagi AJK tertinggi dalam kelab itu. Okey. Sebab dia banyak menguruskan, kan, dia kena pergi sana, pergi sini. Jadi tak mungkin dalam perlembagaan ataupun peraturan kelab itu kita berikan allowance kepada pengerusi kelab, contoh. Sebab mereka tak dibayar gaji. Ya, pandai, Fika. Okey. Seterusnya, hadiah pertandingan. Ini adalah salah satu aktiviti dalam kelab tersebut. Ini contoh dan murid-murid boleh lihat dalam buku teks. Okey. Ini adalah format. Ini adalah contoh akaun penerimaan dan pembayaran. Dan cikgu yakin awak dah biasa dengan format ini. Di sebelah sana, debit. Maksudnya kemasukan wang. Penerimaan. Di sebelah kiri cikgu, kredit. Ini adalah pembayaran. Okey, awak boleh lihat di sini. Apa yang perlu awak kira sekiranya soalan minta awak cari baki akhir, murid-murid? Awak lihat di sini, ada tak baki HB, ada tak baki BB. Jadi awak kena kira, awak kena cari baki akhir akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, Fika? Kalau Fika lihat di sini adalah jumlah penerimaan. Di sini adalah jumlah pembayaran. Cikgu selalu sebut kepada murid-murid, Fika, cari angka imbang dulu, cari, dan kita cari angka imbang baki akhir. Kemudian baki awal. Okey, kalau lihat di sini, kita samakan dulu di kedua-dua belah. Jumlah mana yang paling besar? Okey, kalau kita lihat jumlah di sebelah debit, Fika. Okey, kemudian sebelah ini berapa banyak yang tidak mencukupi. Inilah yang dikatakan baki akhir, Fika, sebenarnya. Okey. Kita nak lihat berapa banyak lagi duit yang kita ada, cash yang kita ada. Okey, kita boleh lihat di sini, cikgu dah tunjuk kepada awak semua, dan kita letak butiran sebagai baki akhir ataupun HB, hantar bawah. Hantar bawah. Ini pada bulan Disember. Kita bawa kepada tahun depan, Januari 1, baki awal, bawah ke bawah. Okey. Sekiranya diminta, awak kena carilah, iaitu 20,659. Boleh, murid-murid semua, ia seperti buku tunai. Duit masuk kita rekod di sebelah debit, duit keluar kita rekod di sebelah kredit. Boleh semua? Okey, seterusnya kita pergi bentuk penyata. Yang cikgu tunjuk ini adalah bentuk T. Awak juga boleh sediakan penerimaan dan pembayaran dalam bentuk penyata. Lajur. Penerimaan di atas, pembayaran di bawah. Boleh lihat dalam buku teks, murid-murid semua. Okey, apa persamaan dia? Seperti yang cikgu sebut, persamaan dia, kita akan merekod semua penerimaan dan pembayaran. Apa-apa sahaja item penerimaan dan pembayaran kita kena rekod, Fika. Sebab dia melibatkan keuangan, mesti kena rekod. Mesti kena rekod. Nanti tertinggal bahaya. Betul. Nanti ahli tanya, apa, ke mana pergi duit itu? Ke mana? Kita kena ada rekod. Apa perbezaan dia? Kalau entiti berorientasikan keuntungan, dia tidak ada penerimaan dan pembayaran. Kita hanya guna buku tunai, murid-murid. Kita rekodlah sebulan. Kita tak ada penerimaan dan pembayaran. Tapi kalau kelab dan persatuan, kita masih rekod dalam buku tunai, tapi kita rumuskan
dalam penerimaan dan pembayaran. Setahun terus. Macam tu. Itu perbezaan dan persamaan. Kemudian kita pergi kepada, selesai Fika. Penerimaan dan pembayaran, selesai. Kita pergi pula akaun yuran. Kena fokus betul-betul berkaitan dengan yuran. Bila sebut yuran, ialah kelab dan persatuan ni ada yuran. Kena kutip yuran, ialah kan. Itu salah satu sumber utama. Yuran terbahagi kepada 3. Ada yuran masuk, ada yuran tahunan, bulanan, ada yuran pertandingan. Yuran masuk ni biasanya sekali seumur hidup, Fika. Yuran masuk ni sekali je. Dan yuran masuk ni boleh dikategorikan sebagai pendapatan hasil dan pendapatan modal. Itu cikgu akan jelaskan kemudian, pendapatan hasil, pendapatan modal. Yuran tahunan, yuran bulanan adalah pendapatan hasil. Ada kelab setahun yuran. Ada kelab dia kena bayar bulan-bulan. Bergantung kepada peraturan kelab itu. Okey. Dan yuran pertandingan ni adalah pendapatan hasil juga. Mungkin kelab itu buat pertandingan mewarna, Fika. Pertandingan futsal. Jadi kalau nak masuk kena bayar yuran. Itu adalah sumber utama bagi kelab dan persatuan itu. Okey, kita lihat bagaimana format akaun yuran. Sama, bentuk T. Debit, kredit, murid-murid. Yuran adalah hasil. Segala penambahan kita akan rekod di sebelah kredit. Okey, ini tingkatan 4 pelarasan yang kita telah belajar. Cikgu bagi contoh, kelab seni kanvas. Ini contoh. Okey, dan pada 1 Januari ada yuran belum terima. Cikgu ulang balik, yuran belum terima adalah yuran yang kita tak terima lagi. Dan dia menjadi aset semasa kita, Fika. Ini murid-murid tingkatan 5 dia dah belajar tingkatan 4. Dan tingkatan 5 pun dalam rekod tak lengkap pun mereka dah belajar. Jadi dia macam ulang-ulang balik, Fika. Yuran belum terperoleh adalah yuran yang terlebih dapat. Mungkin ahli itu nak bayar untuk 3 tahun ke depan. Itu adalah yuran belum terperoleh. Jadi data di sini dia ada pada 1 Januari, 1575, 3150. Bagaimana kita nak rekod dalam akaun yuran? Awak lihat di sini, yuran belum terima pada Januari 1, cikgu letak di sebelah debit. Aset semasa. Yuran belum terperoleh adalah liability semasa. Cikgu letak di sebelah kredit. Pada 1 hari bulan. Dia ibarat baki BB, murid-murid. Dia seperti baki BB, baki awal. Okey. Seterusnya, ini adalah akaun penerimaan dan pembayaran tadi, Fika. Okey, kita lihat ada tak yang berkaitan dengan yuran, murid-murid? Ada di sebelah debit. Nampak? 150. Okey, kita kena rekod dalam akaun yuran, Fika. Kita kena tunjuk dalam akaun yuran sebab kita terima yuran banyak ni. Jadi kita kena tunjuk dalam akaun yuran. Dalam penerimaan dan pembayaran, kita rekod di sebelah debit. Bila kita nak masuk dalam akaun yuran, catatan bergu, Fika. Kredit. Ya. Okey. Dalam rekod perakaunan mesti ada debit, mesti ada kredit. Okey, cikgu tunjuk di sini debit. Bila kita rekod dalam akaun yuran, nampak kredit. Okey, cikgu. Catatan bergu, murid-murid. Baru imbang, Fika. Baru imbang. Kalau tidak, akaun tu tak imbang. Betul. Butiran dia adalah bank. Kita buat bank pada Disember 31 lah, pada akhir tempoh perakaunan. Okey. Seterusnya adalah cikgu berikan lagi akhir pula. Tadi cikgu bagi baki awal, Fika. Sekarang cikgu berikan baki akhir. Nampak cikgu telah warnakan warna merah. Bila ada soalan begini, awak kena rekod dalam akaun yuran. Ini yang dikenali sebagai pelarasan awak semua. Belum terima, belum terperoleh. Inilah yang dikatakan pelarasan. Dan bagaimana nilai akhir ni kita nak letak dalam akaun yuran. Okey, awak lihat di sini. Awak nampak? Cikgu letak sebelum ni yuran belum terperoleh di sebelah kredit. Debit, akhir. Awal, yuran belum terima. Kredit, akhir. Murid-murid, dia seperti baki BB, baki HB. Cikgu tunjuk di sini. Ini adalah baki BB. Ini adalah baki BB. Bila akhir, HB. Sebab tu dia berada berlawanan dengan BB. Ini adalah HB, baki akhir. Nampak? Bila awak tulis butiran itu, tak perlu awak letak HB, BB. Sekiranya awak letak baki BB, BB, HB, HB dan awak kena ada baki BB pada tahun seterusnya. Jadi cikgu galakkan murid-murid ikut apa yang telah diberikan dalam buku teks. Buku teks dia tulis yuran belum terima. Mudah. Okey? Nampak di sini.
Cikgu, ada tak murid yang terkeliru dengan yuran belum terima dan juga yuran belum terperoleh? Ada, Fika. Diorang kena faham belum terima tu, hasil belum terima adalah hasil yang kita tak dapat lagi, Fika. Ya. Dia jadi aset kita. Kita berhak, kita boleh tuntut dengan orang yang tak bayar tu. Sebab tu dia jadi aset kita. Okey. Yuran belum terperoleh ni, kadang belum terperoleh. Kadang murid-murid tanya, belum terperoleh, macam tak dapat lagi, cikgu. Ya, betul. Sebenarnya yuran belum terperoleh ni adalah yuran yang kita terlebih terima. Maksudnya penerimaan tu lebih? Ya, sepatutnya kita tak terima lagi tapi ahli tu bayar lebih. Mm-mm. Mungkin dia tak nak bayar banyak kali, Fika. Betul. Dia bayar siap-siap. Macam contohnya yuran tahun ni dengan tahun depan dah bayar? Ya, bayar sekaligus, senang. Dia pun tak nak fikir banyak. Ada ahli begitu. Kita kena record, kita kena tunjuk dalam perakaunan ini. Okey, cikgu. Boleh, Fika? Dan seterusnya, apa yang kita kena cari adalah pendapatan dan perbelanjaan. Yuran ahli adalah pendapatan hasil. Kita akan masukkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Lepas ni kita akan belajar, Fika. Okey, murid-murid semua. Satu lagi. Jika ada yuran lapuk. Dulu awak belajar hutang lapuk, sekarang yuran lapuk. Yuran lapuk ni, Fika, ahli yang tak boleh nak bayar. Kadang-kadang mungkin dia hilang. Oh, okey. Tak tahu ke mana, tak boleh nak dihubungi. Memang dia tak boleh nak bayar dah. Ataupun dia muflis. Okey. Mungkin ada situasi itu, ia dikenali sebagai yuran lapuk. Sebab tu cikgu letak pada tahun 2020. Perakaunan kita 2021. Okey, 2020 800. Katalah ada yuran lapuk. Bagaimana awak nak rekod dalam akaun yuran? Lihat. Dia akan mengurangkan. Pada tahun 2020, yuran kita 1,500. 800 orang itu tak boleh bayar. Jadi dia mengurangkan akaun itu, nampak? Kita dah keluarkan dia siap-siap. Okey. Sebab tu dia berada di sebelah kredit, murid-murid semua. Jadi selepas awak dah rekod semua, akhirnya kita akan dapat ini yang kena cari. Pendapatan dan perbelanjaan. Itu yang penting kita kena cari. Berapa yang sepatutnya yuran kita terima. Okey. Dan bila kita dapat dan pendapatan belanja, kita akan menyelesaikan mengikut pengiktirafan hasil dan belanja dan kita akan kreditkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Bagi yuran lapuk, ia merupakan perbelanjaan hasil dan kita akan rekod di sebelah debit pendapatan dan perbelanjaan murid-murid semua. Okey, cikgu, satu soalan lagi. Ya. Yuran lapuk ni sampai bila kita nak tahu perlu kita kira untuk ahli tersebut kalau dia dah pun tiada dalam kelab ke persatuan ke, macam mana, cikgu? Soalan yang bagus, Fika. Fika nampak di sini pada awal tahun 1,500 orang tu tak boleh bayar. Tak tahu berapa ramai. Mungkin sekretari call bila nak bayar. Bila nak bayar. Dia tak datang. Tahun ni dia tak datang, dia tak boleh nak dihubungi. Ya. Memang dah buat macam-macam. Hilang terus. Ataupun dia dah muflis. Bila orang muflis ni susah kita nak ambil balik. Ataupun ahli kita meninggal dunia. Mungkin. Jadi accountant, juru akaun kena kira berapa banyak yang lapuk tu. Okey. Supaya kita nak kira berapa yang sepatutnya kita terima. Okey, murid-murid semua. Okey, selesai, Fika, akaun yuran. Dan seterusnya banyak kita dah lagi selesai seperti yang anda yuran. lihat. Ya, tak Tapi banyak kita pun. akan berehat terlebih dahulu, ya, cikgu. Dan kembali selepas ini bagi mata pelajaran prinsip perakaunan di Didik TV KPM.